Selamat datang ke acara Makan Malam bersempena dengan Convention Pharma 2024. Warga Pharma ke arah keterjaminan makanan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu tuan-tuan dan puan-puan sedang lapar, jadi tunggu sebentar untuk acara seterusnya. Kau ni apa hal? Dia tadi beria sangat berlatih. Mestilah Remy. Diorang kan nanti aku jadi pengacara makan malam. Aku kena bagi yang terbaik. Alah, tak payah beria lah Rasdan. Berapa lama dah kau jadi pengacara? Berapa lama dah kau ibu kau orang? Tiap kali naik pangkat je, orang lain yang naik pangkat. Kita ni apa dapat? Tunggu time base je lah. Bro. Berani kau cakap macam tu? Apa kau nak takut pula? Kau tahu tak ramai orang tengah tengok ni? Kau pernah buat apa? Mana ada orang tengok? Mana? Tak ada. Rasdan, kita ni buat kerja pada-pada. Gaji kita kecil je. Remy. Hati kau keras, Remy. Aku nak betulkan sikit persepsi kau. Yang menanggung segala beban dan masalah kerja, orang-orang yang jawatan atas tu lah, kau tahu. Kau tengok KP kita, Encik Rashid. Kenapa dengan KP kita? Ingat senang kena jadi ketua pengarah Pharma. Pharma Satu Malaya ni dia kena tengok tau. Itu belum lagi dia nak kena fikir dan laksanakan 10 hala tuju untuk bangunkan Pharma ni. Contohnya, ada 10 hala tuju Pharma yang KP kita kena fokus dan capai. Antaranya, pengstrukturan organisasi Pharma. Ini termasuk succession strategi dan pembangunan keupayaan. Dia nak fikir lagi untuk penambahbaikan akta Pharma. Itu belum lagi dia nak fikir pasal strategi pembangunan seperti penguatkuasaan pemasaran ternakan, program SISDA, pengawasan, intervensi bekalan dan pasaran. Program jualan agromadani, nak laksanakan pendigitalan perkhidmatan Pharma dan banyak lagi lah yang lain. Kau faham tak apa yang aku ceritakan ni? Faham kot. Ingat, masa depan Pharma bergantung apa yang kita lakukan pada hari ini. Itu baru sikit je bro aku cerita. Betul kan kau faham ni? Belum lagi aku masuk cerita pasal timbalan Ketua Pengarah Khidmat Pengurusan, Puan Rosilawati Abu Hassan. Kalau dah mata Push. Dengarang lah, Beb. Ini kau silap, Beb. Dia bukan garang, tapi tegas. Nak jadi TKP khidmat pengurusan ni, mana boleh lembik-lembik, bro. Ketegasan kena ada pada tempatnya. Tapi hakikatnya, Puan Sheila kita ni sangat-sangat friendly, itu aku jamin. Ya ke? Ya. Bawah Puan Sheila kita ni, dia kena tengok bahagian kewangan, bahagian pentadbiran, pengurusan sumber manusia, kejuruteraan, teknologi maklumat dan unit undang-undang banyak. Pening, Beb, kalau kita duduk kat tempat dia. Ni aku dengar ada orang sebut pasal isu overtime. Betul, Beb. Isu OT aku pernah kena. Tak boleh claim OT lebih daripada had. Assalamualaikum, ma'am. Maaf lambat, ma'am cari saya ke? Ya, Mama. Hello. Sir, nak makan nanti? Puan, maaf puan tertinggal lah kat kod. Nak kena ambil lah. Tak payah nak ambil. Dan tadi pakai lah. Kan? Sorry. Berkaitan dengan arahan kawalan pelanjaan ni. Kan? Remy, aku kalau buat OT tak pernah lagi ada masalah, Remy. Tak pernah pun pihak kewangan saja-saja nak potong. Pihak pengurusan tak pernah menghalang pun staf buat OT sekiranya perlu. Cumanya, kalau OT kita tu lebih dari had yang ditetapkan, kita kena buat justifikasi, lengkapkan dokumen sokongan untuk tuntut OT kita tu. Masa kau hantar OT tu, kau sertakan tak justifikasi dan dokumen sokongan yang diperlukan? Aku tak sedia kan. Aku malas lah, Beb. Itu masalah kau jangan salahkan pihak pengurusan. Itu belum masuk lagi bab disiplin staff, bro. Contohnya aku bagi, tak datang kerja, datang menjabat member punch. Kau terkejut. Kerjakanlah yang kau cintai, cintailah yang kau kerjakan, dan kehidupan akan mencintaimu. You all rasa saya ada masa untuk sakit kepala? No. Tapi kan, Puan Sheila kan dia ada pegawai di bawah dia. Macam Cik Aziz tu kan. Dia kan boleh bantu TKP-KP. Mestilah dia bantu. Cik Aziz ni handsome orangnya. Berpangkat pula tu. Tapi bebanan kerja dia pun menggunung.
Kadang-kadang, peruntukan yang Fama dapat ikutkan tak cukup, babe. Tapi habis daya dia dan tim cuba agihkan peruntukan tu sebaik dan seadilnya. Tu belum masuk part perolehan. Nak kena jawab dengan audit supaya prosedur teratur. Nak jaga aset Fama lagi seluruh negara. Aish, aku yang cerita dia pun nak stres kau. Terima kasih Nur Rasdan atas pencerahan. Tanggungjawab ni macam mana pun saya kena laksanakan. Okay bro. Tadi kau cerita tentang poin Sheila. Kita kan ada 3 TKP. Macam mana pula dengan TKP operasi? Okey, TKP operasi Encik Abdul Rahman Mahmud. Hi, Abdul Rahman in the house. Dia bermula dari Grade 27 ketika masuk Fama pada tahun 1986. Kau lahir bila? Tahun aku lahir tu. Tahun 86. Kau lahir dia dah join Fama, babe. Dah 38 tahun dalam Fama. Tahu aku, dia dah pernah rasai pahit manis kerja di 16 unit cawangan bahagian dalam Fama ni. Antara cabaran besar dia bila menjawab jawatan TKP operasi ni, dia perlu fikirkan macam mana dia nak linkkan 4 bahagian bawah operasi ni. Seperti bahagian pemasaran segar, IMAT, pembangunan kontrak pemasaran dan pembangunan institusi pemasaran PIP. Kenapa? Sebelum ni bawah bahagian segar tak link ke? Encik Rahman pernah cakap, situasi sebelum ni umpama tidur sebantar mimpi lain-lain. Banyak benda dia kena fikir dan atur supaya semuanya lebih teratur. Tiap kali dia balik rumah, dia fikirkan macam mana nak bagi staf kerja dengan lebih semangat. Bagaimana nak sustain projek sedia ada. Peranan Fama dah makin besar, babe. Bagaimana nak gunakan usahawan kita bimbing untuk nampakkan peranan Fama kepada masyarakat. Kau bayangkan, bila pegang jawatan TKP operasi ni, nak plan cuti pun susah. Assalamualaikum, Tiha. Masuk ya? Cuti saya 30 hari bulan itu dah hantar. Tak boleh cuti Cik Rahman. Cik Rahman kena ganti KP untuk program dekat Meru. 1 hari bulan? 1 hari bulan, Cik Rahman kena kerja Perak. Keluar dana. 2 hari bulan anda kosong tak? Okey. 2 hari bulan pun tak boleh juga. Lepas Ekor Madani Perak tu kena pergi Penang. Ni. Tak apalah. Kalau tak pandai buat kerja, goyang dek, goyang. Sekejap. Wait a minute. Pengarah kadangan pemasaran segar, Encik Syarizal Sudiman kan ada untuk bantu TKPO? Itu yang aku sedang fahamkan kau, Remy. Mereka memang saling bekerjasama. Semua pegawai atasan ada tanggungjawab mereka yang besar, termasuklah Encik Syarizal ni. Sebelum ni busy dengan isu bekalan telur, lepas tu bekalan ayam bertimpa-timpa. Sekarang ni sibuk pula dengan intervensi beras. Dari rambut hitam dah mula putih, bro. Time beras tak ada, mereka ni lah pergi cari sumber bekalan beras untuk diedarkan melalui outlet-outlet Fama. Selain tu, fungsi pemasaran segar bawah Encik Syarizal ni membantu atasi lambakan. Contohnya, timun tengah murah. Mereka pergilah beli dekat petani dan jual kepada pemborong, peruncit dan pengguna. Kesimpulannya, ianya bagi menjamin ketersediaan bekalan dan stabilkan harga. Aku sebut pun dah tak betul. Ini memberi manfaat kepada pengguna. Ingat senang ke tugasan ni? Guys, work smart. Don't work hard. Syarizal, banyak benda aku baru faham tugasan bos-bos kita ni. Selama ni, aku ingat diorang relax duduk atas arahkan macam tu je. Seorang lagi TKP, Encik Faizal Iswadi. TKP pembangunan. Kau story sikit pasal dia? Ush. Cik Faizal Iswadi. Bagi aku bos yang muda dan merupakan pemimpin masa depan Fama. Cik Faizal dengan kau, siapa lagi muda?
Confirm lah aku muda sikit daripada dia. Tapi kan, walaupun dia muda daripada TKP yang lain, kehidupan dia dah mula berubah, babe. Maksud kau berubah macam mana tu? Maksud aku, bila dia dah pegang jawatan TKP pembangunan ni, sebelah badan dia untuk kerja, sebelah badan dia lagi untuk keluarga. Sebelah-sebelah. Aha. Jadi, jadual kerja dia sangat padat. Sekejap meeting sini, sekejap meeting sana. Sebagai bos untuk bahagian pembangunan ni, dia kena pastikan bahagian-bahagian kena berbelanja mengikut sasaran. Bawah dia ada 6 bahagian yang dia kena tengok. Yang pertama, bahagian perancangan strategik. Yang kedua, maklumat pasaran, galakan pasaran. Yang ketiga, yang keempat, regulatory. Yang kelima, pemasaran digital. Yang keenam, pembangunan modal insan. Itu belum masuk lagi dia pergi outstation, babe. Tak lekat kat rumah. Nasib baik ni bini dia faham. Bro, bini dia kerja mana? Bini dia kerja Fama tak? Itu antara sebab bini dia faham situasi kerja Encik Faizal ni. Lo kita tutup perbincangan kita untuk keputusan. So saya nak tanyalah sama ada sokong tak sokong. Untuk Puan Asmiza macam mana, sokong tak sokong apa yang kita bincang tadi? Saya sokong Tuan Okey, ni Puan Habibah. Puan Nurul. Saya sokong. Okey, yang lain macam mana? Sokong tak sokong? Kami sokong. Kita dah selesai mesyuarat. Okey, terima kasih semua. Perjalanan beribu batu dimulai dengan satu langkah. Pengarah kanan perancangan strategi ni, Dr. Syahidah binti Musa. Kena kenal bos kita ni. Berasap babe duduk bahagian dia. Antara tugasan Dr. Syahidah ni, dia dan tim kena sediakan maklum balas kepada kementerian berkaitan status projek Fama yang bersifat segera. Contohnya, hari ni kementerian minta, semalam dah kena hantar. Wish. Hari ni minta. Semalam dah hantar. Kau ingat senang ke duduk atas? Iyalah. Maksudnya kena sediakan segera dan cepat. Maklum balas ni dia punya coverage hingga ke peringkat pengurusan tertinggi kementerian tau. Libatkan menteri, timbalan menteri, soalan-soalan parlimen, isu berbangkit yang libatkan ahli parlimen, prestasi projek Fama di negeri dan daerah. Untuk pastikan projek Fama ni dapat peruntukan cukup, Dr. Syahidah dan tim nilai yang berusaha untuk minta peruntukan tambahan. Sangat-sangat mencabar. Setiap peruntukan yang dipohon, dia kena pastikan projek tu ikut perancangan dan skop yang dibenarkan. Projek Fama ni pula harus bagi impak sebagaimana yang dirancang. Kalaulah projek Fama tu gagal, memang masak, babe. Nak aku cerita lagi tugasan yang lain? Kerja tu ibadah, ikhlaskan hati, jangan mengalah. Cukuplah, babe. Aku dengar pun dah rasa bebanan tugasan bos-bos kita ni. Asdan, last. Satu je yang aku nak tahu. Berkaitan pengurusi Fama. Kita dah lalui ramai pengurusi Fama ni, babe. Aku ambil contoh tahun 2018 hingga 2020. Sebagai Tuan Haji Ishak Ismail. 2020 hingga 2022, Datuk Haji Muhammad Fasiah Muhammad Fakih. Dan terkini, untuk tahun 2023, yang berusaha Tuan Haji Aminuddin Zulkifli. Aku suka karakter beliau. Dia suka senyum. Dia pernah jadi adun. Sekarang pun dia seorang lawyer. Dapat pula jawatan pengerusi Fama. Tapi beban dia sebagai pengurusi Fama pun berat, babe. Dari sudut perundangan, pengurusi Fama ni, dia mempunyai fungsi untuk mengubah undang-undang dan membuat dasar di peringkat Fama. Dia juga seorang anggota dalam jawatankuasa lembaga. Tuan Haji Aminuddin ni pernah cakap, bila dia dilantik menjadi pengurusi Fama, dia nak ubah tanggapan masyarakat luar yang anggap kaki tangan kerajaan ni selalu dalam keadaan zon selesa, tak ada meter speed. Kau faham? Okey. Dia cuba nak repair masalah ni. Katanya sikap manusia ni boleh diubah. Matlamat pun boleh diperbarui. Dia nak kita semua faham matlamat Fama ni dengan lebih jelas. Antara misi dia bila dia jadi pengurusi Fama ni, dia mengharapkan agar Fama boleh duduk pada tahap tertinggi sehingga kementerian nampak betapa hebatnya Fama.
Aku suka kata-kata dia pasal bab kerjasama. Ha. Kita tengok video ni. Waalaikumsalam. Ha. Dah siap? Cuba tengok. Lagi kita ni. Macam mana pula begini ni? La ilaha illallah. Cuba tengok apa yang saya minta. Tapi saya dah ikut apa yang Encik cakap tu. Cuba tengok apa yang saya minta dan apa yang telah dibuat ni. Silap tu Encik. Nampak kamu ni memang kaya dengan alasan, miskin dengan jalan lah. Atau macam mana ni? Redo balik lah. Redo balik. Nak rasa macam mana susahnya? Nak rasa? Nak. Cuba kamu ambil ni satu. Ambil satu. Cuba rasa duduk kat sini macam mana? Nak try duduk sini? Tak nak? Tak nak? Buat semula baik-baik. Okey? Baik tu Encik. Kita ni memang boleh bekerja sama. Tetapi belum tentu kita boleh kerja sama-sama. Ubahkan sikit. Bro, aku betul-betul minta maaf bro. Asal pula? Sebab selama ni tanggapan aku salah pada pegawai atasan kita ni. Aku hanya lihat dari mata kasar aku je. Tapi hakikatnya tanggungjawab dan bebanan tugas yang pegawai atasan pikul belum tentu aku boleh pegang kalau aku duduk dekat tempat mereka. Terima kasih bro. Kau dah sedarkan aku dalam perkara ni. It's okay Remy. Aku tak ada apa-apa pun Remy. Bukan aku nak bodek. Tapi aku cuma nak ubahkan persepsi kau selama ni pada pegawai atasan. Kalau aku nak ceritakan semua tugasan dan tanggungjawab bos-bos ni, memang tak terluar. Lagi besar jawatan, lagi besar juga peranan amanah yang mereka pikul. Itu baru aku ceritakan sebahagian je bos-bos yang ada kat ibu pejabat ni. Ramai lagi bos-bos yang bagus dan pikul tugasan yang mencabar. Belum lagi masuk peranan penting yang dijalankan oleh pengarah Pharma Negeri seluruh Malaysia. Tak kira lah staf atasan atau staf sokongan, kita memang saling perlukan antara satu sama lain. Kerja kita ni satu ibadah Remy. Kita buat dengan ikhlas, kita akan dapat pahala. Dan satu je kita kena ingat, kita ni kaki tangan sokongan. Jadinya, kita perlu sokong apa jua agenda kerja yang baik demi kebaikan dan kemegahan Pharma kita yang tercinta ni. Lagi sekali, ingat Remy, yang aku cakap tadi, kita perlu sokong. Takkan kita berdua je sokong? Remy, of course satu Malaysia Remy. Kalau tak percaya, kita tengok depan tu.